Salam sejahtera. Laporan kali ini, ulasan kali ini dijamin menyengat, dijamin masuk akal dan dijamin Anda akan tertarik, dan tolong share supaya ramai orang bukan saja tergelak, bukan saja menitis air mata, bukannya sedih menitis air mata, tapi menitis air mata kerana terharu dan rasa sebab dengan pendedahan ini. Lucunya sampai boleh mengalirkan air mata. Tak percaya? Ikuti terus ulasan ini yang dipetik dari para Harapan Daily, ditulis oleh Norman Rizwan. Saudara-saudara sekalian, ini disenaraikan oleh beliau, yaitu Norman Rizwan. Ini disenaraikan senarai kempen Perikatan Nasional di KKB selama seminggu. Semuanya isu kedai kopi. Tak percaya? Ikuti terus ulasan ini. Terbukti selepas seminggu kempen PRK itu, semuanya yang dinyatakan oleh Perikatan Nasional adalah isu-isu yang bermain di kedai kopi yang tidak berguna langsung menurut Norman Rizwan. Apa yang ingin dibawa Perikatan Nasional untuk warga Kuala Kubu Bahru? Persoalan ini sangat penting. Apa yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional di Kuala Kubu Bahru bagi menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan ataupun mau merebut kerusi tersebut? Kegilaan apa pembangkang main isu kedai kopi? Kegilaan apa pembangkang main isu kedai kopi? Dah seminggu waktu berkempen, saya mendapatkan maklumat dari staf dan rakan-rakan yang turun mengikuti perkembangan berkempen di Kuala Kubu Bahru. Selain itu, saya mengikut rapat di media sosial kempen KKB, sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang. Banyak sangat dalam jangkaan saya menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain, ramalanku tepat belaka. Lawak pertama, Saban Pilihan Raya. Jika kita menang, kita akan menjadi kerajaan di mana lanskap politik negara akan berubah. Ini lawak pertama yang menjadi modal kempen Perikatan Nasional. Sudah saban kali berulang-ulang digunakan naratif ini. Kalau kita menang, kita akan jadi kerajaan yang akan mengubah lanskap politik negara. Itu kata-kata Perikatan Nasional setiap kali kempen berlaku. Tapi yang menjadi pertanyaan, daripada celah mana Perikatan Nasional boleh menjadi kerajaan dengan hanya menang satu Dewan Undangan Negeri? Satu Dewan Undangan Negeri. Mentang-mentanglah penyokong mereka, yaitu Walaun, dia punya gebang macam penyokong dia tak pergi sekolah dibuatnya. Kemudian timbul isu kontroversi apabila Ketua Penerangan PAS bertanya pula mengenai taraf pendidikan calon Pakatan Harapan PH. Bila ditunjuk keputusan semua terdiam dan diri sendiri berasa malu. Apa jenis kebodohan meminta keputusan SPM itu? Bahkan netizen kata, cuba nak menjerat musuh, tapi jerat tersangkut di leher sendiri, kata netizen. Tak cukup dengan itu, diungkit pula bahawa calon PH sekolah vernacular. Apa kena-mengena dengan sekolah itu? Sedangkan pemimpin PAS, anak pemimpin PAS, malah dikatakan cucu Presiden PAS, juga dihantar di sekolah vernacular. Seperti disangka, isu perkauman. Pilihlah Melayu, jangan pilih calon Cina. Itu pun jadi isu kedai kopi, modal kedai kopi Perikatan Nasional. Isu perkauman. Pilih Melayu, jangan pilih calon Cina. Sedangkan mereka pada pilihan raya umum lalu meletakkan calon Cina gerakan di 30 kerusi parlimen. Perikatan Nasional pun ada calon Cina daripada parti gerakan, bahkan melibatkan 30 kerusi parlimen. Malah calon mereka ada cakap Melayu pun tak berapa nak lepas.
Mereka boleh pilih calon Cina, orang lain tak boleh. Inilah sikap yang seringkali dicanang-canangkan oleh penyokong atau selalu dilaungkan oleh penyokong, disindir oleh penyokong Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, iaitu Walaun. Kata penyokong Pakatan Harapan, kalau kamu buat boleh, tapi orang lain buat tak boleh. Itu selalu dimainkan. Kemudian dimainkan isu Papagomo ditahan polis. Kononnya betapa kejamnya Anwar Ibrahim. Sedangkan apa kena mengena dengan Anwar Ibrahim? Papagomo yang menghina yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri yang dipersalahkan. Aduh, gila punya cara kempen, kata Norman. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang Papagomo, ramai netizen yang mereka kata, siapa Papagomo ni? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba pula macam jadi hero. Sedangkan beliau bukan pengamal undang-undang, jauh sekali negarawan. Tapi mereka pula mau dibanding-bandingkan dengan Anwar Ibrahim. Lagi satu, Papagomo bercakap boleh dipercayai pula oleh para walaun. Sedangkan untuk makluman Anda semua, Papagomo tiada latar belakang undang-undang. Tapi dia bercakap seakan-akan dia tahu semua undang-undang yang ada di Malaysia. Gila punya cara kempen ini, kata Norman Rizwan. Calon perpaduan pakai selendang dijadikan isu, kononnya hendak menipu orang Melayu. Orang Cina kamu takbir, walaun sahut takbir, itu okey pula, kata Norman Rizwan. Maaf cakap, apakah kebengangan ini sangat kempen PN ni? Tak boleh ke jaga sikit maruah pengikut kamu tu? Janganlah diperbodohkan mereka sebegitu rupa, tulis beliau. Akhirnya saya melihat jika PN menang, apa mereka nak buat untuk penduduk Kuala Kubu Baru? Hendak janji bulan dan bintang, mereka bukan kerajaan. Sukar mendapat peruntukan dari kerajaan negeri. Jadi, kempen mereka pasal kelulusan SPM, Melayu Cina, Papagomo hina Agong, konon menang PN jadi kerajaan, isu pakai tudung. Betul-betul mereka buat walaun pemikiran IQ bawah 50. Sebab kempen mereka betul-betul nak perbodohkan rakyat. Datang pula Noh Omar cerita pasal apa dia buat. Masa dia jadi timbalan menteri dalam negeri? Ingatkan nak beri cadangan-cadangan atau manifesto terbaik untuk penduduk KKB. Sebab itu, saya katakan, pembangkang main isu kedai kopi. Sebab itu, pagi ini saya menulis ala santai kedai kopi. Nak kempen style PH jadi pembangkang tak boleh sebab PH tak makan rasuah. Jadi fitnah dan mainkan isu perkauman sajalah modal pembangkang sekarang ini. Dulu, Inggris yang suka perbodohkan orang Melayu. Zamanlah ini bangsa saya sendiri memperbodohkan bangsa Melayu, kata Norman. Kita mahu perpaduan rakyat Malaysia, tapi mereka mahukan perpecahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.